Okey, 11.3 iaitu pecutan graviti dan jatuh bebas. Muka surat, buku teks awak boleh rujuk muka surat 239. Sebenarnya awak dah belajar ni, tingkatan 2 lagi dah. Tahu dah sikit tentang graviti bumi ni. Okey, so ini sama je dalam buku teks awak. Saya ambil daripada buku teks awak. Apa dia, macam mana boleh terjumpanya pecutan graviti ni. Ni cerita pasal Isaac Newton lah kan. Memang sangat terkenal lah Isaac Newton ni. Newton ni sampailah kita dapat hukum Newton tu kan. Dia cuma sebenarnya dia terduduk dekat bawah sebatang pokok. Lepas tu dia tengok, kenapa pokok ni, apple dia jatuh daripada bawah, daripada atas turun bawah. Mesti. Kenapa tak jatuh ke tempat lain? Kenapa dia jatuh straight ke bawah? Itu adalah apa kan kita kata sifat seorang saintis lah. Kenapa dia akan terfikir? Apa masalah sebenarnya? Kenapa dia mesti jatuh straight? Kenapa dia tak jatuh sengit ke? Ataupun kenapa dia tak jatuh ke atas ke kan? Tak logik lah tu kan naik ke atas. So, itu yang sebenarnya mengapa, macam mana pecutan graviti ni jadi. Jadi beliau terfikirlah mesti ada satu daya yang menyebabkan buah itu jatuh ke bawah. Jadi dia pun dapatlah istilah daya graviti, iaitu semua objek yang ada dekat sekeliling kita ni sebenarnya akan ditarik ke pusat graviti bumi. Jadi kita panggil dia sebagai daya graviti bumi yang memang akan sentiasa ada pada setiap benda-benda yang ada pada bumi kita ni lah. Termasuklah kita. Kenapa kita melekat dekat tanah ni? Bukan terapung di awang-awangan sebab kita ditarik oleh daya graviti bumi. Dan daya graviti bumi ni makin lama kita naik tempat yang semakin tinggi, dia jadi semakin berkurang. Okay. Sebab itulah bila kita keluar daripada bumi, dah tak ada daya graviti yang memegang kita, maka kita pun terapung-apung di awang. Di angkasa lepas kan. Satu sebab graviti dah tak ada dan dekat situ tak ada udara. Okay. Jadi untuk membuktikan wujudnya graviti bumi ini sebenarnya ada satu eksperimen yang sepatutnya kita buat lah. Tapi tahun lepas pun saya tak sempat nak buat. Dia masih menggunakan jangka masa detik. Sebab itulah satu-satunya alatan yang kita gunakan untuk mengira pecutan. Kelajuan ke, pecutan ke, gerakan di dalam makmal. Kita guna jangka masa detik. Maka kita dapatlah bacaan nilai pecutan apabila kita mengira detik-detik yang ada pada titik di atas pita detik tersebut lah. Maka kita buatlah eksperimen ini. Dan eksperimen ni memang patut kita buat. So lepas ni memang kena salin lah eksperimen ni. Walaupun kita tak tahu bila kita akan buat, tapi kita memang kena buat. Pelajar saya tahun lepas pun sebelum ni eksperimen sempat buat. Tapi bila sampai bab 11 tu saya tak sempat nak buat banyak eksperimen lah. Termasuk dengan eksperimen jangka masa detik yang sebelum ni. Hari apa tu? Isnin hari tu bincang pun tak sempat buat. Yang ni pun memang tak sempat buat lah. Okay, saya ingat saya buat last eksperimen dengan diorang pun pasal paku besi dengan paku keluli. Yang tu sempat buat sampai situ. Tu kira cepat dah tu. Kelas lain tak sempat pun nak buat eksperimen banyak. Macam saya dah sempat buat dengan 5C. Tahun ni lah. Tahun lepas waktu diorang 4C. Tapi tak apalah benda tu dah tinggi. Awak saya tak tahulah sambil eksperimen apa. Saya sempat buat itu dengan awak pun kira BMI je kan. Harap-harap adalah peluang kita untuk buat. Saya masuk penataraan kemarin. Macam-macam mana pun awak naik di sekolah, itu yang awak kena buat dulu, eksperimen PK. That's why lah, betul lah tindakan saya suruh awak salin dulu. Sebab bila awak dah salin benda-benda ni semua, bila naik sekolah kita boleh terus buat eksperimen. Sebab benda dah ada. Jadi bawa je. Saya nak buat eksperimen ni, awak bawa je. Apa tu? Prosedur eksperimen yang dah awak sediakan dan kita terus boleh buat. Dan kita masukkan nilai-nilai dia. Jadi bolehlah saya tanda kertas awak ni. Tolonglah. Sebab tu dah kena bagi kerjasama apabila saya suruh awak buat mana-mana persediaan laporan eksperimen PK ni. Sebab markah PK ni sangat penting. Dia adalah dia termasuk dekat dalam markah SPM sebenar. Dia ada semak silang di situ. Kalau awak tak buat, maka awak dikira tidak hadir paper 3. Dia paper 3 ni PK ni. Kertas 1 objektif, kertas 2 struktur, kertas 3 adalah PK. So kalau tak buat PK, maka tak ada. Tak tahulah KSSM ni dia buat macam mana.
Dan awak dalam peka awak ada PBD juga sebenarnya. Terlibat ada markah PBD juga dalam tu. So kita dapat banyak benda lah. Jadi buatlah peka tu. Saya mana yang saya suruh buat. Yang mana boleh buat dekat rumah. Lagilah. Sepatutnya buat siap-siap hantar evidence awak buat peka tu. Awak buat benda tu dan awak punya result ke saya. Maka saya tahu awak buat benda tu saya boleh bagi. Dia kan dia kena ada dia dah bagi tahu dah. Dia ada 22 semua eksperimen wajib dan berapa yang boleh dimasukkan ke dalam PK sebenarnya. Wajib eksperimen untuk 2 tahun, 3 tahun 4, 3 tahun 5, 22. Memang takkan boleh buat lah semua 22 tu. Tapi kita buat sedaya yang boleh je lah. Takat yang boleh. Okey, sambung balik yang ni. So, bila kita buat eksperimen ini, dia akan, kita tak buat apa-apa pun sebenarnya. Kita cuma jatuhkan dia. Kita sambung pita detik ni dengan pemberat dan kita lepaskan. Maka pemberat tu akan tarik pita detik. Pita detik yang ditarik tu akan ditekan oleh jangka masa detik dan dia akan hasilkan titik-titik lah di atas pita detik tersebut. So kita akan dapatlah pita detik ni. Pita detik ini kita akan kira dia punya detik, masa detik dia dan kita akan cari halaju awal dengan halaju akhir dia untuk mencari pecutan graviti. Okey. Bila kita cari dapat pecutan graviti, kita pun tengok betul tak dia sama dengan pecutan graviti iaitu 10 ms negatif 2. Kita akan tengoklah. Kalau dekat-dekat tu dikira hampirlah dengan nilai sebenar. Kita takkan dapat sebenarnya 10. Jaranglah dapat 10. Menghampiri. Kita akan dapat dah 9 lebih sepatutnya. Eksperimen inilah. So kita tengok 50 ke gram ke 100 gram ke 150 gram ke ataupun 200 gram ke 250 gram even. Kita akan tengok berapa pecutan graviti dia. So sebenarnya pecutan graviti bumi adalah 10 ms negatif 2. Ni wajib ingat. Nah, Alia dengan Syazwani kena ingat. Kalau tanya je berapa nilai pecutan graviti bumi, kena ingat 10 ms negatif 2. Itu adalah nilai pecutan graviti bumi. Nak darab apa-apa kena darab dengan hok ni. Sebenarnya berat kita pun kena darab dengan benda ni. Maksudnya bukan darab dah termasuk dengan graviti bumi. Sebab tu kalau nak betul kiraan kita tak boleh kira berat. Kita kena kira jisim. Jisim baru benda yang sebenar. Tapi sebenarnya kita guna alat yang sama saja. So, tak boleh buat yang ni lagi. Adalahkah nilai pecutan graviti daripada dalam eksperimen 9.1 sama dengan nilai sebenar? Jelaskan jawapan anda. Memang takkan dapat yang samalah. Susah nak dapat 10 ms negatif 2 ni. Tapi nilai kita tu hampir sama sepatutnya lah. Kenapa? Sebab ada banyak ralat dan kita guna alatan tu kan. Lepas tu dia dengan ada macam-macam lagi. So dia akan ganggu sikit lah. Tapi tak jauh lah beza ni. Okay. Lepas tu kita tengok tentang jatuh bebas. Yang ni faham tak ni? Graviti bumi. Simple je sebenarnya pecutan graviti ni. Dia sama dengan daya graviti bumi. Boleh ke? Syazwani dengan Alia? Boleh cikgu. Boleh Dia cikgu, simple. boleh. Awak ingat daya graviti bumi tu sebenarnya sama saja dengan pecutan graviti. So simbol dia G. Berapa nilai dia? 10 ms negatif 2. Kenapa negatif 2? Sebab dia pecutan. Okey, sebab tu lagi awak kena ingat semua benda ada tarikan graviti bumi. Jadi dia ada daya graviti bumi. Jadi dia ada pecutan graviti kalau dia jatuh daripada satu-satu tempat lah. Baru kita kata dia ada pecutan graviti. Kalau tidak dia ada daya je lah yang pegang dia. So objek itu akan sentiasa duduk di bahagian bawah. Memang ke bawah. Nah. Okay, then kita tengok jatuh bebas. Apa dia jatuh bebas? Yang ni ambil daripada buku teks semua. Memang ambil daripada buku teks semua. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila dia jatuh di bawah daya graviti. Tindakan daya graviti sahaja. So, selai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. So, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dekat dalam vacuum lah. Tak ada. Yang ni ini bukan jatuh bebas lah. Penerjun di udara ni. Dia dah ada pecutan graviti dekat sini. Yang tarik dia ke bawah. Okey. Dia hanya berlaku sekiranya dalam keadaan vacuum. Macam mana dalam keadaan vacuum? Awak kena duduk dekat macam satu tempat. Macam satu balang. Bukan satu balang. Dekat planetarium negara ada tempat tu. So, bila masuk dekat dalam tu, awak akan kalau jatuh daripada atas maka dia panggil sebagai jatuh bebas sebab tempat itu adalah ruang tiada udara.
So kita panggil dia dalam kebuk vacuum dan dia akan mengalami jatuh bebas lah. So kalau awak ke um, apa-apa saja yang jatuh, dia dipengaruhi oleh rintangan udara. Maka uh, dia objek yang jatuh bebas tu takkan dapat kecutan graviti yang sama lah. Kenapa? Sebab dia akan ada jisim, semua akan mempengaruhi lah. So kecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya akan dipanggil sebagai objek yang jatuh bebas. So penerjun ni taklah. Dia tak jatuh. Memanglah dia jatuh bebas tapi dia tidak dalam istilah sains tidaklah sebenarnya. Sebab dia akan ambil kira dia punya jisim badan dia dan semualah. Okay. So itu je lah nak bagi tahu tentang jatuh bebas ni. Okay, jadi tengok kat sini graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. So sekarang kita tengoklah objek pegun daripada satu keadaan yang tak bergerak, dia akan jatuh ke bawah lah. Memang dia akan jatuh ke bawah. So hal laju dia akan bertambah. So daripada hal laju kosong, dia akan jadi hal laju dia bertambah sehingga pada titik yang terakhir lah. So titik yang terakhir dia akan jadi titik, jadi hal laju akhir. Yang ini akan jadi hal laju awal sebenarnya. Dan hal laju dia semakin bertambah. Okay. Jadi, ini kita akan dapat hasilkan satu graf hal laju masa. Sebelum dilepaskan, awak tengok ni. Dia sama dengan kosong kat sini kan. Hal laju dia kosong. Okay, bila dah biar nampak sikit. Ni hal laju kosong kat atas ni. Hal laju kosong. So kita kena start dengan kosong kat sini. Okay, objek berada dalam keadaan pegun. Okay, bila dia dilepaskan, kelajuan ni semakin bertambah. Sehinggalah lepas tu habis terus. Dia sama dengan nilai pecutan graviti bumi. So apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah dengan seragam. Kecerunan graf hal laju masa adalah kita dapat bila hal laju times dengan masa, bahagi dengan masa, kita akan dapat pecutan lah. Macam yang sebelum ni kita belajar ni Senin lepas. Okey, bila graf sesaran masa, kita akan dapat bentuk macam ini. Okey, ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan hal laju yang lebih besar daripada hal laju awal lah. Mula-mula dia tak laju sangat, tapi makin lama makin tinggi. So, itu yang kita dapat nilai kecerunan dia semakin bertambah daripada sini dengan sini. So, sebaik sahaja objek itu dilepaskan, dia akan bergerak dengan hal laju kecil dulu. Okey, lepas tu bila makin lama, dia akan jadi makin tinggi. Sebab itulah kita dapat kecerunan dia semakin bertambah. Nampak macam nak tegak kan? Kalau lagi tegak, lagi cerun lah. Lagi laju lah sebenarnya hal laju dia. Sebab sesaran times lawan masa ni kita akan dapat nilai hal laju. Bila kita cari kecerunan dia. Macam mana cari kecerunan? Ambil titik atas, tolak dengan titik bawah ni kan? Bahagi dengan titik bawah. So, kita akan dapat dia punya nilai hal laju lah. Macam yang sebab tu kena tengok balik. Kalau macam Izati tak ada kelas hari Isnin, tengok balik video saya send dekat dalam grup. Tengok dalam tu macam mana nak dapat kiraan dia ni. Nah. Boleh Syazwan ni? Awak dah tengok ke? Tengok dah lepas tegak lain sekak-sekak. Tak apa, dia boleh tengok je lah. Tak apa, dia boleh tengok lagi. Benda tu memang saya tak akan delete lah. So boleh tengok lagi je. Awak tengok lah. Nanti untuk tahu macam mana cara nak kira. Memang penting lah. Macam mana nak kira graf sesaran masa ni. Lepas nanti ada graf hal laju masa untuk pecutan kan. Memang kena tahu cara kira lah. Lepas tu bila kita juga boleh dapat sesaran daripada bawah graf tu. Luas bawah graf tu sebenarnya. Okay, so kat sini ni ingat. Bila dia dilepaskan mula-mula mesti hal laju dia kosong. Pegun. Okay, biasalah kita nak start kereta pun kita akan ambil masa yang slow dulu kan. Lepas tu makin lama makin laju. Dia sama juga sini. Daripada kita lepaskan dekat atas tu dia slow tapi makin lama makin laju. That's why kita dapat graf dia begini. Naik ke atas dengan kecerunan semakin bertambah. Bila kecerunan semakin bertambah maksudnya hal laju dia semakin bertambah. Okay. Lepas tu kita ada satu lagi iaitu graf gerakan objek yang bergerak melawan graviti. Yang ini maksudnya baling. Kita baling. Daripada bawah katalah bola, kita ambil, kita baling naik ke atas. So kita akan dapat dia anti-gravity. Tadi kita lepas daripada atas, lepas dia bola tu, turun ke bawah. Mula-mula daripada kosong, kita pegang ni kosong tau. Hal laju pertama dia, hal laju awal dia kosong. Okay, makin lama, makin laju dia ke bawah. Dan kita akan dapat nilai kecerunan yang semakin
apa tu kecerunan dia semakin tinggi lah. Okey. Yang itu apa yang berlaku? Laju dia positif kan. Dan dia menghampiri graviti bumi lah. Yang ini anti graviti. Maksudnya kita baling. Baling naik ke atas. Dia lawan graviti bumi. Graviti bumi nak suruh dia tolak bawah. Tapi biasalah kita baling benda. Kita baling bola naik ke atas, memang bola naik. Tapi dia lawan graviti bumi. Maka kita panggil dia sebagai anti-gravity. Dan dia boleh pergi setara mana adalah berikut daya yang kita bagi kepada bola yang kita baling tadi lah. So hal laju dia sebenarnya semakin berkurang. Bukan hal laju dia semakin bertambah, tidak. Hal laju dia semakin berkurang dan akhir sekali sampai satu titik hal laju dia kosong. Sebab itulah dia akan turun balik ke bawah. Dia akan jatuh balik ke bawah. Bila sampai titik yang daripada naik ke atas, titik tu ngelah sekali. Sebelum dia tukar arah ke bawah itu adalah hal laju dia yang paling rendah, iaitu kosong. Dan dia akan turun ke bawah. Dan itu adalah sasaran maksimum dia. Faham tak? Kita baling dia kan? Kita baling benda, memang kita baling benda, dia akan naik. Daripada hal laju paling tinggi sebab daya kita bagi tu paling tinggi mula-mula. Sebab tu dia akan naik. Dia lawan graviti bumi. Okay, sampai dekat atas, dia akan tukar. Daripada naik, dia turun balik. Waktu tu, titik itu, sasaran dia maksimum, sasaran paling maksimum. Maksudnya jarak paling jauh dia boleh pergi dengan daya kelajuan yang kita bagi tadi. Tetapi hal laju dekat atas tu sebelum dia tukar arah dia tu, hal laju dia kosong. Sebab itulah sekali dia akan jatuh. Okay, that's why lah kita dapat graf macam ni. Apabila objek dilontar ke atas, memang dia bergerak dengan laju yang paling tinggi mula-mula. Tapi makin lama laju dia berkurang. Kenapa? Ingat, dia lawan graviti bumi. Tetapi pada masa yang paling tinggi dan sasaran yang paling maksimum, dia akan turun. So, pada ketinggian maksimum, laju objek adalah sifar. Kenapa? Sebab dia habis dah. Habis dan dia akan jatuh ke bawah lah tu. Okey, so kita dapat graf macam ni. Hal laju lawan dengan masa. Kita akan dapat pecutan juga kat sini. So, hal laju paling tinggi apabila kita start baling benda tu naik ke atas. Tapi hal lajunya akan berubah jadi paling rendah apabila objek itu berada di atas sekali. Dan dia dah bersedia nak turun balik lah. So, graf sasaran masa dia kita ambil daripada bawah naik ke atas. Kita tak ambil daripada atas turun balik bawah. Yang itu dah jadi, ni pula, dia dah jadi macam ni balik. Dia dah sama je macam ni. So kita tak ambil. Kita ambil daripada bawah naik ke atas saja. So kita dapat graf ni. Okay, jadi bila kita buat graf sasaran masa, objek bergerak ke atas dengan hal laju semakin berkurang lah. Okay, sebaik-baik saja. Mula-mula sini lah. Start dengan sini lah, senang. Sebaik-baik saja objek dilontarkan ke atas, hal laju dia paling tinggi waktu tu. Okay, dan ini adalah hal laju awal dia. Pada masa yang sama, sasaran objek berubah dengan cepat. Naik. Makin tinggi lah. Makin tinggi dan paling maksimum. Apabila sasaran maksimum berlaku, hal laju dia sifar. Objek akan berhenti semula. Buat seketika. Macam saya cakap tadi lah. Sebelum objek itu jatuh semula ke bawah. Waktu tu jatuh straight. Tak adalah straight sangat. Macam ni lah dia ikut graf ni. Dia akan ikut graf ni. Okay. Dia akan ikut graf ni. Tapi lain lah sebab kita baling benda tu kan. Okay, jadi kita pun boleh buat eksperimen ni. Dalam objek jatuh bebas ni tapi dalam keadaan vacuum. Tapi kita tak ada barang ni kat sekolah. So, tahun lepas saya suruh saja buat dengan harapan kita order benda ni dan benda ni sampai. Tapi saya tak ada dengar dah sampai ke tidak. So, memang pelajar 5C buat dia punya ni. Cuma, eksperimen tak buat. Sebab barang ni tak ada. Barang ni tak ada, kita tunggu tapi dengan masalah COVID semua saya tak rasa barang ni sampai. Saya pun tak tanya, saya tak kontak pembantu Mak Aman macam mana. Harapnya adalah cuma saya tak tahu je benda tu. Sebab ada dengar itu sampai barang tapi saya tak tahu barang apa yang sampai. Okay. Yang ini dia buat nama apa ni? Galileo Galilei telah melakukan satu eksperimen di Menara Condong Pisa pada tahun 1989 dan sehingga 1592 dia lepaskan 2 peluru bulat yang mempunyai jisim yang berbeza secara serentak dari atas Menara Condong Pisa. Jadi kan beliau mendapati objek-objek yang berlainan, jisim ni mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke bawah. Kenapa? Yang ni sebab dia makin ke atas macam saya cakap dekat awak tadi. Bila dia betul-betul duduk dekat atas, sama juga dengan para cute tadi kan. Dia duduk kat atas sebelum dia buka. Kan dia ada masa di mana dia kena buka.
dia buka dia punya tarik, apa dia panggil? Tarik dia punya tali untuk keluarkan dia punya, apa dah panggil, payung terjun Sebelum tu betul dia buat jatuh bebas tau. Sebab bila dia tinggi tak, pecutan graviti bumi tu tak ada. Tapi bila dia start tarik tu, kenapa? Sebab dia takut graviti bumi dah tarik dia ke bawah. Mula-mula memang dia akan sama. Tak ada graviti bumi. Sebab ingat saya cakap, semakin kita naik tinggi, tarikan graviti bumi ni semakin berkurang. Semakin berkurang, semakin berkurang. Sebab itulah dekat luar daripada atmosfera bumi, daripada kita punya bumi, memang tak ada udara kan, tak ada udara dan tak ada graviti bumi di situ. So semua benda objek akan terapung di awang-awangan. So memanglah parakut tadi ni mula-mula waktu dia turun awal-awal tu tak ada lah, sebab tu dia boleh terapung gitu. Tetapi apabila dia ada masa lah, dia tahu bila dia kena tarik. Bila dia tarik tu, waktu tu dia sebenarnya dah nak jatuh. Dia nak jatuh dengan lajunya mengikut graviti bumi. So kalau apa masalah, bahayalah. Sebab tu dia kena cepat-cepat. Ada masa lah, dia dah praktis banyak dah ni untuk tahu bila dia patut tarik dia punya payung terjun tu. Okay. So dia sama konsep dekat sini lah sebenarnya. Tapi kenapa dia hampir mak sama? Sebab dia jatuh hampir dengan tu lah. Okey, sekarang saya nak tanya, siapa faham tak? Dua ni. Jatuh bebas dengan pecutan graviti. Faham ke? Boleh lah. Simple je benda tu. Term dia ingat 10 untuk pecutan graviti bumi 10 ms negatif 1. Dia punya nilai. Okey. Lepas tu ingat tentang jatuh bebas. Daripada atas turun ke bawah, dia akan laju dia paling tinggi. Tapi bila dia turun, yang jatuh bebas lah, laju paling tinggi. Bila sampai kat bawah, laju paling tinggi pula. Laju kosong, paling bawah ni yang tinggi. Sebab laju bertambah dia akan mengikut pecutan graviti bumi. Okey, tapi kalau kita baling, laju yang ni paling tinggi. Kita tarik naik ke atas, kita nak baling naik ke atas, dia yang paling tinggi. Ke atas, dia paling kosong. Dia terbalik. Sebab yang ni lawan graviti. Anti graviti. So, kena ingat yang tu. Antara dua tu lah. Benda yang wajib ingat. Eksperimen tak tahulah boleh buat ke tidak. InsyaAllah. Tapi kena salin dia punya tu. Sampai masa ada rezeki, memang kita akan buat lah. Okay, kalau tak ada masalah apa-apa, kita nak masuk kepada jisim dan inersia. Yang ini ni ada dekat sekeliling kamu senantiasa berlaku lah. Jisim dan inersia ni. Boleh ke kita masuk jisim dan inersia? Boleh tu. Boleh lah? Okay, so jisim dan inersia ni, awak dah belajar sikit dah sebenarnya pasal jisim. Jisim tu adalah kuantiti jiring yang terkandung dalam satu objek lah. Kita timbang lah. Bila kita timbang, kita pun tahulah nilai jisim. Kita panggil berat juga kan. Tapi dalam sains kita tak panggil berat, kita panggil jisim. Kena ingat yang tu. Bila kita timbang benda, kita tak panggil berat, kita panggil jisim. Unit SI bagi jisim adalah kilogram, kg, tapi kita terima je dekat dalam sains ni, kalau mesin ni keluar G, awak pun salin G, beres, tak ada masalah. Sebab kalau fizik je lah, dia akan pentingkan nilai SI. Semua unit kena tukar kepada nilai SI kalau awak belajar fizik. Awak dapat dalam gram, awak kena tukar kepada SI dia, kilogram. Awak buat minit, awak kena tukar kepada saat. Masa dia punya unit SI adalah saat. So semua kena tukar. Tapi kita belajar sains tak payah. Kita ambil apa yang dia bagi saja. Senang, simple. Dia bagi nilai itu kan. Kita ambil nilai yang dia bagi saja dengan unit-unitnya sekali untuk selesaikan satu-satu soalan lah kalau biasa dia bagi. Okay. So inersia pula adalah sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung untuk menentang perubahan. Dulu, kalau saya ngajar itu dalam kelas, saya akan tunjuk macam ni. Nak buktikan memang inersia ni ada seumur dalam kehidupan kita. Kat mana-mana pun sebenarnya. Tapi kat sini tak boleh nak tunjuk dah lah. Jadi awak, bila awak berjalani kehidupan, awak ingat je. Ni cikgu cakap, ini inersia, ini inersia. Nanti awak akan tahu. So sebenarnya inersia ni ada dipunyai oleh semua benda. Kita pun ada inersia. Inersia ni adalah keadaan di mana objek itu cenderung untuk menentang sebarang perubahan. Okay, contohlah, awak duduk dekat dalam kereta. Dalam kereta lah. Bapa awak bawa kereta. Tengah laju ni. Tengah laju. Lepas tu tiba-tiba ada kucing lintas. Bapa awak pun break.
Bapak awak break, badan awak sebenarnya sedang menuju ke depan. Bila bapak awak break, dia nak berhentikan kereta serta-merta kan? Badan awak yang sedang menuju ke depan tu tak nak lawan, tak nak berhenti. Jadi dia akan ke depan, awak akan ke depan, awak akan ke belakang balik. Ke depan itu. Apabila awak ke depan itu adalah akibat daripada inersia. Sebab inersia nak gerak lagi. Cuma tak boleh gerak sebab bapak awak dah break kereta tu. Jadi, tapi masih lagi awak nak bergerak ke depan. Itu inersia gerakan lah. Jadi dua. Satu inersia gerakan, satu inersia pegun. Kalau inersia pegun pula, contohlah. Bila awak nak start motor kan, awak bawa motor kan. Sama lah ni. Tadi konsep bawa motor pun sama kalau awak bawa motor pun. Awak akan ke depan sikit. Terkedepan. Dia memang tak boleh. Sebab nak berhentikan dia tu, dia akan ambil masa. Sebab tu awak tak tekan brake, awak tak tekan. Awak tak boleh tekan zoom. Habis banyak lalu. Sebab lagi awak akan menyebabkan motor awak tu jadi macam mana cakap awak? Jadi terhumban ke hadapan dengan motor-motor sekali. Perasan tak kalau awak bawa motor tak? Izani dengan Alia pernah bawa motor? Kami tak Pandai. pandai. Nah, tapi kalau tak pandai pun tak apa. Awak mesti perasan benda tu. Kan? Sebab tu orang, dia kena jaga jarak bila bawa kenderaan ni. Sebab dia tak boleh tekan brake serta-merta. Bila tekan brake serta-merta, dia akan bagi impak inersia ni yang kuat. Bila impak inersia ni kuat, yang itu yang dia jadi terkedepan. That's why kita kena pakai tali pinggang. Bila kita naik kereta, kita takut brake tiba-tiba ni. Ataupun kalau bawa motor, kita kena pakai apa tu? Apa dah panggil? Atas kepala tu. Helmet. Helmet. Helmet tu pakai, kena kancing kan. Kena butang, kena tarik tali dia tu. Jangan pakai saja. Kalau pakai saja, helmet tah ke mana, kepala kita tah ke mana. Na'udzubillah lah macam tu. So kena tie. Helmet tu kena pasang elok-elok. Sebab kita nak helmet itu bersama dengan kita. Sepanjang kita bawa kereta. Kita tak tahu kan, kita minta jauh lah benda-benda macam tu. Tapi bendanya macam tu lah. So, itu adalah inersia. Dan satu lagi inersia yang pegun pula, bila awak nak start kereta. Nak start kereta ke, nak start motor ke, dia tak nak gerak mula-mula. Tapi bila awak press minyak, awak bagi daya, baru dia bergerak. Sama juga awak cuba untuk gerakkan motor. Berat kan nak tolak. Ni bukan dengan minyak ni. Tolak dengan tangan, dengan tenaga. Berat. Kenapa? Sebab dia ada inersia pegun yang tak nak gerak. Tapi bila awak makin kuat bagi, awak push dia tolak kuat lagi, biarkan dia akan bergerak lah. Tapi kalau lori awak tolak lah setengah mana, awak seorang tak akan gerak lah lori tu. Kereta pun tak akan gerak. Sebab inersia ni sangat-sangat dipengaruhi oleh berat. Jisim. Sebab tu dia ada jisim dan inersia. Ingat, inersia sangat-sangat dipengaruhi oleh jisim. Semakin besar jisim, semakin besarlah inersia dia. Kalau inersia dia pegun, makin besarlah inersia pegun dia. Kalau inersia dia tengah gerak, makin besarlah inersia gerakan dia sebenarnya. Okay, ini apa yang saya buat biasa dekat dalam makmal. Ataupun saya susun buku banyak-banyak, lepas tu saya tarik tengah. Awak akan tengok buku yang saya tarik tu, satu tu je yang gerak. Orang lain semua jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah ke atas susunan buku itu. Dia tak akan ikut buku yang saya tarik tu. Kenapa? Sebab sifat dia yang tak nak gerak. Jadi dia akan turun ke bawah. So sama ni konsep dia. Apabila kita tarik, awak boleh buat sendiri kat rumah ni. Apabila kaabot tu disentap dengan laju, duit itu akan masuk dekat dalam cawan. Dia tak akan ikut kertas kaabot tu. Sebab duit shilling tu dia ada inersia pegun yang tidak ni. Lah kaabot tu memanglah sebab kita tarik kan. Walaupun dia tak nak ikut, dia terpaksa ikut. Sebab kita tarik dia. Tapi duit shilling dekat atas tu dia ada inersia juga. Semua. Kaabot ada inersia, duit shilling pun ada inersia. Duit shilling tu kita nak buktikan yang dia ada inersia pegun, yang dia duduk dia akan jatuh dalam cawan. Dia tak akan ikut kaabot tu. So apabila kaabot disentap dengan laju, duit shilling akan terjatuh ke dalam gelas. Inersia duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling, iaitu pegun. So duit shilling itu tidak bergerak bersama kaabot, sebaliknya jatuh ke dalam gelas bebas akibat daya graviti bumi tadi. So inersia ini adalah sejajar dengan hukum gerakan Newton tadilah yang awak belajar yang pertama ke yang tu. So menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun atau bergerak dengan laju yang malar dalam satu garis lurus jika tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. So kaabot ni dah ada daya luar lah yang bertindak ke atas dia, dah tak jadi dah. So tapi duit shilling ni masih ikut prinsip Newton. Okay, keadaan asal
objek yang bergerak. Dia akan gerak gitulah. So apabila kereta api penumpang bergerak ni, badan penumpang tu pun akan sama-sama bergerak. Apabila kereta api itu tiba-tiba diberhentikan secara tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke depan. Inersia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang iaitu keadaan bergerak. Maka penumpang akan meneruskan gerakannya ke depan. So dia memang akan ke depan sedikit. Itu yang saya cerita ke awak tadi lah. So sebab itulah dalam kereta kita kena pakai seat belt. Kalau kita naik motor kita kena pakai helmet. Neh. Sebab adanya inersia tu tak cerita lagi pasal momentum. Okey, yang tu biarlah tak ada silibus momentum dihilangkan. Dihilangkan daripada silibus awak. Maksudnya kereta lima ke tak ada. Okey, so ini hubungan yang saya cakap tadi lah antara inersia dengan jisim. Inersia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut lah. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia tersebut. So sebab tu lah jisim yang kosong, troli ni kosong, awak tolak senang je. Sebab inersia dia kecil. Kecil saja. Tapi bila awak dah letak barang-barang dah makin banyak awak nak push kan, kita kan mesti berhenti ambil barang letak, berhenti ambil barang letak, nak tolak mula-mula tu dia dah ada jisim yang besar, so kita terpaksa guna daya yang lebih besar sebab troli itu dah makin susah untuk digerakkan daripada keadaan dia yang asal disebabkan oleh pertambahan jisim. Sebab itulah jisim ini sangat-sangat berkaitlah dengan inersia, dan dia dapat satu hipotesis iaitu semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Dapat dia ni. Dan eksperimen ini kita patut buat juga. Banyak eksperimen kita patut buat. Sebab tu sampai ada 22 eksperimen sebenarnya. Untuk wajib. Eksperimen wajib 22. Banyak lagi eksperimen yang tak wajib. Boleh menambah pengetahuan awak untuk buat. Tapi tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat setakat ini. Harap-harapnya nanti boleh buat. Okey, yang ini adalah eksperimen wajib. Dan dia termasuk dalam PK juga ni. So nak kaji hubungan antara jisim dengan inersia. Memang awak akan dapati dia tak senang je. Kita nak iron benda ni. Ni kan bilah gergaji, sebab tu yang ni boleh buat dekat sekolah. Kapit dengan kaki meja makmal. Kapit elok-elok. Lepas tu kita pun bagi dia letak seketul plastisi dengan isi 3 program ni. Semua sama saja. Cumanya jisim ni 30, lepas tu kita tambah, kita nak tengok adakah dia mempengaruhi masa untuk gergaji itu berhenti. Bila kita try untuk ayunkan dia. Macam mana ayunkan gergaji? Gergaji ni nipis je, bilah gergaji tu nipis. So kita memang boleh tolak lah. Okay. Sesalkan sedikit hujung. Macam mana nak tolak tu? Tarik sikit, sesalkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastik itu dan lepaskannya. Secara mengufuk. Maksudnya melintang lah. Bukan daripada atas ke bawah. Kita tarik. Macam mana cakap awak? Kita tarik dan kita lepas. Secara melintang. Okay, then kita akan tengok 10 ayunan dia buat 10 ayunan. 10 ayunan lengkap tu, katakanlah daripada kiri awak tarik gergaji tu ke kiri. Awak lepaskan, dia akan pergi ke kanan kan? Lepas tu dia akan balik semula ke kiri. 1. Daripada kiri pergi ke kanan, balik semula ke kiri pula. 2. Tu ayunan yang lengkap. Maksudnya dia pergi dan dia balik-balik satu ayunan. Pergi, balik-balik satu ayunan. Kira 10 ayunan tu ambil masa yang berapa lama. So akan dapati masa yang diambil sebenarnya semakin bertambah. Kenapa? Sebab nak bagi tahu awak jisim sesuatu, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besarlah inersia objek tersebut. So masa dia akan semakin bertambah. Lepas tu kita berkira lah dia ada formula ni. Okey. Dan kita tengok lagi beberapa contoh inersia dalam kehidupan kita. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inersia. So dia akan masuk balik. Bukannya kita buat terbalik. Ada orang konsep, kalau ikut konsep sains kita buat macam ni je. Kalau orang yang tak belajar sains, dia akan terbalik, dia akan ketuk kan. Ikut kayu. Tak, sebenarnya kita tekan dia ke bawah, kayu tu ke bawah, automatik kepala ni dia bergat, dia akan turun ke bawah sendiri. Kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul kepada permukaan keras di kat bawah. So dia akan tolak besi ni masuk dalam lagi.
Okey, lepas tu yang ini payung yang basah. Yang ni best kalau hujan awak boleh buat sendiri kat rumah. Okey, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Pusing-pusing-pusing awak akan tengok. Sebab itulah sebenarnya apa kita boleh keringkan payung. So titisan hujan tu akan jatuh daripada payung. Tapi biasa kita tak pusing, kita ketuk kan. Konsep dia sama je. Okay. Cuma cantiknya bila kalau awak pusing awak akan nampak air tu pusing kat luar lah. Jatuh kat luar comel. Okay, next adalah uh, kapal terbang dengan kereta. Yang ni yang saya bagi tahu konsep dia lah kenapa kita kena pakai tali pinggang. Sebab dia akan menyebabkan kecederaan. That's why juga lah sekarang kereta-kereta yang baru dibuat sekarang selain daripada ada tali pinggang dia ada airbag. Sebab walaupun ada tali pinggang tu kan dia panjang kan. Dia akan jadi orang tu akan tetap ke depan sampai tapi kita tak boleh tau. Kita boleh buat tali pinggang pendek. Dia akan menyebabkan tulang patah pula. Sebab tu tali pinggang tu dibuat panjang. Jangan kata, oh macam tu kenapa tak buat pendek? Jadi kemas, tak boleh. Dia akan menyebabkan ada pula patah-patah tulang. Tak boleh. Lagi-lagi tulang dada kita tu bahaya. So dia memang kena buat panjang. Tapi dia tak apa kat kereta. Supaya kita tak terhentak pada steering. Dia tak apa kat steering. Kereta-kereta baru sekarang. Syazwani, Alia, kereta baru sekarang ada apa? Jadi fikir tak? Dia tak apa. Tiba kalau accident biasa keluar ke apa kat depan ni? Pantai tu airbag ke apa? Airbag lah. Betul lah tu. Dia tambah airbag keluar daripada depan. Bila ada hentakan yang kuat je, airbag tu akan keluar lalu. Kenapa? Sebab dia tahu dah kalau laju, maka tali pinggang ini takkan boleh menampung badan orang tu semua sekaligus. Jadi, supaya kepala orang tu, badan orang tu, dada orang tu tak hentak steering, maka keluar airbag. Tapi airbag pun ada juga yang terlalu keras yang boleh menyebabkan kecederaan juga sebenarnya. Dia malah ujian. Dia kena uji banyak lah nak rahsiakan benda yang paling sesuai dan paling selamat dengan manusia sebenarnya. Okey, lepas tu disebabkan oleh kesan inersia jugalah kapal terbang ni landasan dia panjang. Selain daripada tu dia ada momentum tau, dia laju, berat, tinggi. Jadi dia memang perlukan landasan yang panjang untuk memberhentikan dia. Sebab tu kat landasan kapal terbang panjang. Sama lah juga dia nak gerakkan badan dia yang besar tu, dia perlukan landasan yang besar untuk naikkan dia. Sebab nak lawan inersia yang dia ada. So semasa mendarat kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat diberhentikan dalam jarak yang pendek disebabkan oleh inersia dia kan. Macam saya cakap tadi lah dia akan lajak. Motor kita pun walaupun kita tekan selalu, kereta kita pun kita tekan selalu minyak, brake, tetapi dia akan lajak juga. Memang dia akan lajak. Cuma sebab jisim dia tak besar, maka dia tak akan lajak banyak. Kalau dia tak besar dan dia tak laju, dia tak akan lajak banyak daripada time break tu. Tapi kapal terbang ni laju dia 300 hingga 400 km per jam. Kilometer per jam tau. Sebab tu lah daripada Kuala Lumpur, kalau nak pergi daripada Kelantan, kalau nak pergi Kuala Lumpur, hanya ambil masa 45 minit. Naik kapal terbang sebab dia 300 hingga 400 km per jam. Perjalanan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur adalah 400 lebih kilometer. Kalau lah perjalanan tu laju dia 300 lebih, maka laju dia 400 lebih, dia tak sampai satu jam dia sampai Kelantan. Daripada Kuala Lumpur, Kelantan ke Kuala Lumpur. Sebab tu ambil masa 45 minit je. Tapi kalau kereta kita, perjalanan kilometer kita 400, kalau kita bawa kereta kita tu 100 km per jam, kita ambil masa paling cepat. Saya tak ingat lah berapa jarak Kuala Lumpur ke Kelantan. Tapi 400 lebih lah. Paling cepat, paling laju dengan maintain laju 100, kita akan sampai dalam masa 5 jam sampai Kelantan. Laju dia tu laju. Nak laju lagi lah.
Itu sebab 100 km per jam. Tapi perjalanan kot bawah ni dia macam, dia banyak-banyak. Sebab tu dia tak akan sampai dalam masa 5 jam. Dia akan pergi 6 jam. Ada naik bukit, turun bukit, semua kan. Selekor sana, selekor sini. Itu semua akan melambatkan lagi perjalanan kita. So paling cepat biasa orang sampai kat Kuala Lumpur Kelantan 6 jam lah. Itu paling cepat. Kalau dia bawa 100, 120 per jam tanpa stop. Tanpa slow. Tapi nak naik mesti akan slow. Nak naik bukit, nak turun bukit, semua dia akan slow sikit-sikit. Sebab tu dia lajak 6 jam hingga 7 jam. Standard 6 jam lah orang yang paling laju dah tu. Saya tak, kalau saya bawa pergi 7-8 jam kot, saya tak bawa. Laju-laju juga tapi tak boleh lah. Kena berhenti, rehat, apa semua dia akan ambil masa ke situ. So itu sebab kenapa ni, lalas kereta api, kereta api pula dah, kapal terbang sebab dia laju. Laju tu dan dia besar, berat daripada kereta kita. Berat ni kapal terbang ni. Kalau dia bawa barang lagi berat. Orang ada kapal terbang sampai 2 tingkat. Memang dia berat. So dia punya jisim sangat besar dan dia takkan boleh berhenti dalam tempoh masa yang sekejap. Jadi dia akan lajak. So dia perlukan landasan yang panjang untuk membolehkan dia mendarat dengan selamat. Sebab dia nak berhenti ke? Jadi dia akan dia tak boleh berhenti direct stop. Dia punya enjin apa semua. So dia akan ambil masa benda tu. So itu adalah inersia. Rasa faham ke pasal inersia? Keadaan di mana satu objek itu melawan gerakan pada dia. Kalau dia tak gerak, dia pegut, dia ada inersia pegut. Tapi kalau dia sedang bergerak, nak suruh berhenti, dia ada inersia gerakan. So keadaan lah sebenarnya inersia ni, keadaan di mana satu benda tu dia ada cenderung untuk menentang. Sifat semula jadi dia untuk menentang sebarang perubahan asal. Boleh? Azwani dengan Alia? Boleh. Faham ke? Faham. So kalau lepas ni kalau awak naik kereta, awak ke depan sikit tu, buat tadi tiba-tiba nak berhenti ke orang naik motor tu. Ni inersia ni. Dan tolong berhati-hati bila bawa motor sendiri. Kalau bawa motor sendiri. Sebab tu kita kena jaga jarak antara kita dengan kenderaan dekat depan. Kenapa? Sebab adanya inersia ni. Dia tengah laju, dia akan lajak. Motor lajak, kita sendiri akan gerak ke depan. That's why tolonglah berhati-hati semasa bawa kereta. Beringat sangat-sangat. Sebab malah kita tahu dah, kita beringat pun kita tak tahu juga orang lain beringat tidak. Tapi sekurang-kurangnya kita beringat. Supaya kelalaian tu bukan datang daripada kita. Kesilapan tu bukan datang daripada kita. Dan kita doa banyak-banyak. Semoga Allah sentiasa selamatkan kita. Setiap kali kita dalam perjalanan. Itulah sebenarnya. Okey, selain daripada yang kita tak nampak direct lah sebenarnya. Bila kenderaan bergerak apa semua tu kan. Tapi banyak lagi sebenarnya contoh-contoh dalam kehidupan kita tentang inersia ni. Dan awak kena ingat, semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Dalam konteks dia bagi contoh paling mudah, troli yang awak guna bila awak membeli belah di supermarket. Mula-mula senang nak tolak, makin awak isi barang, makin susah nak tolak sebab dia ada inersia. Dia jisim yang besar, maka inersianya besar. Okey, boleh ke? Boleh. Kalau kita tak ada nak tanya ni. Ada nak tanya tak? Tak ada kot. Tanyalah. Tak ada ke tak ada? Tak ada. Dapat nak tanya apa-apa. Kalau tak ada, kita boleh berhentilah kot. Sedang hidup tadi 12.25. So kita sudahi kelas kita ini dengan tasbih kifaraah dan juga surah Al-Asr . Okey, siapa yang dah siap baca doa boleh dah lah. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama.